Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Pernahkah kamu dengar pepatah Melayu yang berkata, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang? Tetapi dalam politik Malaysia ini kadang-kadang pokok bergoyang bukan sebab angin, tetapi sebab ada orang yang tolak. Hari ini kita ingin cerita ataupun kita ingin ulaskan pasal satu isu yang tengah meletup dalam dunia politik dan perundangan negara kita. Cerita yang cukup panas, cukup sensasi dan cukup kontroversi. Sebuah kes saman sivil yang sedang menghantui Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kali ini beliau bukan sahaja berdepan dengan tuntutan undang-undang, tetapi beliau sendiri cuba mendapatkan imuniti untuk mengelakkan perbicaraan itu daripada diteruskan. Persoalannya sekarang, kenapa sampai perlu minta kekebalan dan kenapa sekarang? Jom kita kupas isu ini perlahan-lahan satu persatu. Ceritanya bermula dengan seorang lelaki bernama Muhammad Yusuf Rover. Ya, nama yang mungkin pernah kamu dengar sebelum ini, sebab dia ini pernah buat laporan polis terhadap Anwar pada tahun 2019. Yusuf adalah bekas pembantu penyelidik di pejabat Banglo Anwar di Petaling Jaya. Dia mendakwa bahwa pada bulan Oktober 2018, yaitu beberapa hari sebelum Anwar menang dalam pilihan raya kecil Port Dickson, dia telah menjadi mangsa serangan seksual oleh Anwar sendiri. Wah, memang berat. Tetapi waktu itu kes tersebut tidak dibawa ke mahkamah jenayah sebab pihak pendakwa mengatakan yang tidak cukup bukti. Tetapi Yusuf tidak putus asa. Dia teruskan pula dengan saman sivil. Sekarang perbicaraan kes sivil itu dijadwalkan bermula 16 Jun di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tetapi yang buatkan kes ini menjadi lebih menarik dan mungkin lebih pelik adalah langkah yang diambil oleh Anwar baru-baru ini. Melalui peguam barunya, Megat Abdul Munir Megat Abdullah Rafai, Anwar membawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan. Dia memohon supaya Mahkamah Tinggi Negara putuskan sama ada seorang Perdana Menteri yang sedang menjawat jawatan boleh diberi kekebalan daripada saman sivil untuk tindakan yang berlaku sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Nah, kamu dengar tuh? Bukan kes masa dia jadi Perdana Menteri, tetapi masa dia masih lagi ahli politik yang biasa, sebelum dia diangkat sebagai pemimpin nomor 1 negara. Peguam dia berhujah bahwa jika perbicaraan ini diteruskan, ia boleh mengganggu tugas beliau sebagai Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Malah mereka kata ia boleh menjejaskan kestabilan kerajaan dan ganggu pemisah kuasa antara cabang eksekutif dan juga kehakiman. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, mereka meminta supaya perbicaraan ditangguhkan sementara Mahkamah Persekutuan meneliti isu perlembagaan ini. Mereka rujuk kepada perkara 39, 40 dan 43 Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan kuasa dan pelantikan Perdana Menteri oleh Agong, dan meminta Mahkamah Persekutuan memberi jawapan muktamad sama ada saman sivil macam ini boleh diteruskan terhadap Perdana Menteri yang sedang berkhidmat. Tapi perkara ini tidak habis di situ. Anwar juga mendakwa bahwa saman ini mungkin satu bentuk litigasi yang bermotifkan politik, digunakan secara strategik untuk melemahkan reputasi dan kemampuan beliau untuk mentadbir negara. Beliau meminta mahkamah lindungi bukan sahaja jawatan awam beliau tetapi juga kebebasan dan maruah sebagai seorang pemegang jawatan tinggi negara daripada sebarang litigasi yang tidak membuktikan kesalahan jenayah. Sambil itu, kita kena ingat bahwa Yusuf sekarang ditahan di penjara Sungai Buloh. Dia dituduh atas kesalahan mengedar dada dan memiliki senjata api secara haram hasil serbuan polis yang berlaku pada September tahun lepas. Tetapi dalam kenyataannya kepada mahkamah, Yusuf menafikan semua tuduhan tersebut dan kata dia menjadi mangsa fitnah politik.
Dia menyebut nama Anwar sendiri dan juga bekas setiausaha politik Anwar, Farhas Wafa Salvador, sebagai individu yang berdendam dengannya. Menurut Yusuf, semua ini dirancang untuk mendiamkan dia. Kalau kita throwback balik pada tahun 2019, masa laporan polis asal dibuat, Yusuf siap buat akuan bersumpah dan jalani ujian poligraf. Tetapi peguam negara masa itu kata yang hasil siasatan tidak cukup kukuh untuk dakwa Anwar secara jenayah. Tapi itu tidak bermakna saman sivil tidak boleh diteruskan, sebab standar pembuktian dalam kes sivil berbeza dari kes jenayah. Dalam kes sivil cukup sekadar preponderance of evidence yang bermaksud kemungkinan besar, tidak perlu beyond reasonable doubt macam dalam kes jenayah. Dan sekarang ini bila Anwar sendiri cuba elak perbicaraan dengan alasan yang dia sedang memegang jawatan Perdana Menteri, rakyat pun mula tertanya-tanya. Adakah ini cara untuk mengelak dari dibicarakan? Adakah ini akan menjadi presiden buruk untuk masa depan? Kalau Mahkamah Persekutuan setuju dengan permintaan ini, adakah selepas ini semua pemimpin yang naik jadi Perdana Menteri boleh lindungi diri mereka daripada tindakan undang-undang yang berlaku sebelum mereka memegang jawatan? Coba kamu bayangkan, ada pemimpin yang buat kesalahan besar masa dia menjadi ahli politik biasa, tetapi bila dia sudah naik menjadi Perdana Menteri, dia tidak boleh disentuh sebab kononnya akan jejaskan tugas dia. Bukankah itu akan mengancam prinsip keadilan dalam sistem kita? Dan satu lagi, adakah ini semua hanyalah kebetulan ataupun satu rancangan yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir? Kalau kita lihat konteks politik hari ini, dengan tekanan ekonomi, pertikaian dalam parti, dan desakan daripada blok pembangkang, semua ini boleh menjadi bahan api untuk bakar lagi persepsi rakyat. Sekali lagi rakyat Malaysia terperangkap di dalam drama politik elit dan seperti biasa rakyat biasa yang jadi mangsa akhir. Tapi kalau betul ini adalah konspirasi untuk jatuhkan Anwar seperti yang didakwa oleh penyokong beliau, maka ini membuktikan bahwa permainan politik Malaysia masih lagi belum berubah. Penuh dengan tipu muslihat, manipulasi, dan serangan pribadi. Kita tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bercakap benar? Yusuf? Anwar? Atau ada orang ketiga di belakang tabir yang lebih berkuasa daripada yang kita sangka? Oleh sebab itu, kita ingin dengar pendapat kamu semua. Patutkah seorang Perdana Menteri diberi kekebalan hanya kerana dia sedang berkhidmat? Atau ini adalah langkah bahaya yang boleh menghancurkan kepercayaan rakyat kepada institusi keadilan negara? Coba kamu komen di bawah, sebab isu macam ini tidak sepatutnya kita diam. Ini bukan sekadar soal Anwar ataupun Yusuf. Ini adalah soal keadilan, integriti, dan masa depan sistem undang-undang kita. Dan kalau kamu rasa video ini membuka mata kamu sedikit tentang apa yang sedang berlaku di dalam negara, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan kongsikan video ini kepada kawan-kawan, biar lebih ramai celik politik dan tahu siapa yang sebenarnya patut kita persoalkan. Kita akan terus kupas isu-isu panas macam ini di Currents View MY sebab kami percaya rakyat berhak tahu apa yang media arus perdana cuba tutup. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Jangan lupa, politik Malaysia ini macam drama bersiri. Episod baru sentiasa ada. Kadang-kadang plot twist dia ini lebih gila daripada drama Netflix. Baiklah semua, terima kasih. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya.